kita ikuti bersama rancangan khas sempena Ramadan ini, iaitu Tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Muhammad Rozi Harun, dan ulangannya pada jam 5 pagi sepanjang Ramadan. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kebuluran, kelaparan adalah kenyataan yang menghantui anak-anak yatim di Gaza dan di seluruh dunia. Rebut ganjaran pahala menyantuni anak-anak ini hanya serendah RM20 bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia menaja iftar untuk anak-anak yatim di dalam maupun di luar negara. Hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.globalihsanrelief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Sediakan iftar dan sahur kepada mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Tazkirah Ramadan, Ustaz Muhammad Rozi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi ja'ala Ramadana syahra as-siyami lilmu'minin, walladhi fataha lil'ibadihi al-mu'minina abwab al-jannah, walladhi basata yadayhi birrahmati wal-maghfirati wal-hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu dalam Tazkirah Ramadan, bersiaran dalam Tazkirah Ramadan. Mudah-mudahan akan memberikan sempadan untuk lebih bersemangat dalam beramal ibadah di Ramadan kali ini. Di antara kalimah yang akan diulang-ulang iaitulah kerisauan. Sekiranya berlalu pergi Ramadan, segala fadilah keutamaan yang terhidang di dalam bulan Ramadan itu disia-siakan. Ini sangat keterlaluan kerana anugerah Ramadan itu untuk umat baginda Nabi SAW. Maka kita harus pastikan perjalanan ibadah di dalam bulan Ramadan kali ini akan bernatijah kepada la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimah itu la'alla, kalau bicara la'alla di dalam Al-Quran, mudah-mudahan, tetapi harus kita jadikan sebagai wawasan. Mudah-mudahan kita berhasil. Nak berhasil mestilah dilapik dengan ilmu yang benar. Maka diangkat ilmu yang wajib kita pelajari supaya benar amal ibadah puasa yang kita kerjakan, iaitulah fikihnya Ramadan. Maka sebelum itu kebanyakan orang banyak yang bertanya, Alhamdulillah, daripada mana datangnya puasa itu? Istilahnya lah barangkali ya. Maka ada maksud atau makna dari istilahan, ada secara lughah. Dan puasa itu al-imsak, menahan. Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini berhubung dengan kisahnya Sayyidatuna Maryam. Dalam surah Maryam ada memaparkan Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Bila mana datang orang berkalam dengan Sayyidatuna Maryam itu, ditanyakan tentang kehamilannya, maka itulah kalimah yang terpancur keluar daripada lidah dan lisannya Sayyidatuna Maryam. Sesungguhnya aku bernazar diam. Nazartu lirrahmani sawma, kalimahnya sawma di situ, iaitulah diam. Sawma itu adalah menahan diri daripada berbicara. Daripada kalimah itulah nantinya akan dibawa sampai kepada menahan diri untuk makan tidak, minum tidak. Maka maksudnya daripada kata-kata Sayyidatuna Maryam ini, aku bernazar menahan diri daripada bercakap. Maka secara syarak pula menilai puasa bermaksud menahan diri daripada segala perkara, perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Ada sukatan waktunya dari terbit fajar sehingga terbenam matahari,
dengan niat yang khusus yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lepas. Itulah secara lafaznya, tetapi niat itu apa yang kita lintaskan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita qasadkan dalam hati kita. Apa yang menjadi dalil pensyariatan puasa? Kalau berbicara tentang fikih sesuatu amal ibadah, tak terkecuali tentang ibadah puasa, maka kita akan awali dengan dalil hukum-hukum terkait bersabitan terkait dengan ibadah itu sendiri. Maka yang menjadi dalil pensyariatan puasa adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah dalil yang sebahagian besar di mana-mana akan diulang-ulanglah dalil ini yang akan menjadi sandaran tentang kita beramal ibadah dalam bulan puasa, kita melaksanakan ibadah puasa dalam bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah telah mengkhususkan ibadah puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Panggilannya, mengaku beriman kepada Allah, maka lunaskan, langsaikan, tunaikan perintah ini. Kutiba alaikumus shiyam, kamu diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan, disyariatkan, dituliskan kepada orang sebelum kalian, sebelum yang dahulu, min qablikum, daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Digaris bawahi tentang kalimah di hujung itu, la'allakum tattaqun. Wawasan itulah gagasan, maksud, misi terbesar kita dalam melunaskan ibadah puasa ini adalah untuk bertakwa kepada Allah. Setiap atur perjalanan kehidupan kita adalah bermaksud untuk Allah. Datang dari Allah, kita makan dengan rezekinya Allah, bernafas dengan udara yang dibekalkan Allah, berpijak di bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah, dan kelak satu saat akan dikembalikan kepada Allah. Maka di celah mana yang kita harus isi, sehingga kan yang ditegakkan itu adalah untuk diri kita, yang membina kesombongan, yang kita tambunkan, yang kita tumpukkan dalam perjalanan kehidupan kita untuk membesarkan diri kita. Ini yang nanti akan diazab oleh Allah. Kerana segala-galanya datang daripada Allah, mustahil ada sedikit pun celah-celah untuk kita kembalikan sesuatu itu kepada diri kita. Kita juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik juga kalau kita sebutkan sedikit daripada perjalanan sejarah pensyariatan puasa. Puasa ini pada awalnya menjadi fardu pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Dulu awal daripada perintah puasa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa setiap bulan 3 hari. Yang kita kenal pada belakang ini adalah puasanya hari putih 13, 14, 15. Awal penurunan kewajiban berpuasa itu tidak terus pada bulan Ramadan. Asalnya pada 3 hari, dan Rasulullah berpuasa 3 hari pada bulan Ramadan. Dululah awal daripada pensyariatan puasa. Rasulullah berpuasa pada bulan Syaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat juga berpuasa sebanyak 9 kali. Dalam sejarah dicatatkan Rasulullah sempat berpuasa penuh bulan Ramadan sebanyak 9 kali, sebanyak 9 kali. Dan kesemuanya itu pada 29 hari. Barangkali masyhur dan sering kita dengarkan di mana-mana, dan kita ulang untuk memberikan maklumat-maklumat supaya kita boleh menghadirkan pengisian ini kepada diri kita untuk bertambah wawasan ilmu kita. Daripada mana datangnya Ramadan? Di pertemuan yang lepas kita ada menyebutkan Ramadan itu adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan dalam menurut kalendernya Islam. Selepas daripada Rajab datangnya Syaban, kemudian inilah bulan yang diangkat menjadi penghulu sekalian bulan. Ramadan itu dari kata ramba yang artinya panas, ditambah alif dan nun di belakang, memberikan sifat kepada perkataan itu superlatif, sifat dan keadaan itu superlatif, menjadi Ramadan yang teramat panas, panas yang membakar, terik yang menghanguskan. Ada juga pandangan yang mengatakan Ramadan itu diambil daripada kata ar-ramdu, hujan yang mencurah turun. Seolah-olah dihantarkan kita kalau hujan turun itu datangnya kenyamanan, ketenangan.
Lihatlah apabila kita berada setelah hujan, kan tenang, nyaman. Begitulah barangkali kita setelah datangnya Ramadan itu membersihkan diri kita, mensegarkan rohani kita, dan kita datangnya ketenangan untuk kembali beribadah kepada Allah, untuk kembali memasakkan urusan perjalanan kehidupan kita itu hanya bermaksud untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum hakam berkaitan dengan ibadah puasa. Puasa itu secara umum ada 4 hukum, iaitu wajib, sunat, makruh dan haram. Ini puasa secara keseluruhan. Tetapi kalau puasanya Ramadan, hukumnya wajib. Kita wajib berpuasa, puasa Ramadan. Puasa ganti. Ganti kepada puasa wajib. Yang ditinggalkan itu. Yang disebut dengan puasa qadha. Puasa kafarah. Seperti kafarah zihar. Bunuh atau bersetubuh, mohon maaf, pada siang hari di bulan Ramadan. Ada puasa yang membayar fidyah haji dan umrah sebagai ganti bagi sembelihan. Diganti untuk sembelihan itu dengan berpuasa. Puasa untuk meminta hujan. Minta hujan ini adalah istisqa, sekiranya diperintahkan oleh pemerintah. Dan ada juga yang puasa hukumnya wajib adalah puasa nazar. Ini yang harus kita kembali telusuri tentang hukum-hukum puasa yang wajib. Puasa sunat adalah hukum asal bagi puasa dan ia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang cuba kita boleh rincikan secara umum. Puasa sunat yang berulang setiap tahun, antaranya ialah puasa pada hari Arafah, puasa hari Tasu'a dan hari Ashura, puasa pada hari ke-11 pada bulan Muharram, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 Syawal itu, dan puasa pada bulan-bulan haram, puasa 9 hari terawal di bulan Zulhijjah. Ini puasa-puasa sunat yang alhamdulillah telah menjadi amalan di masyarakat kita, dan ada orang di antara amal ibadah yang digemari itu berpuasa. Orang tertentu kecenderungannya, setiap orang itu ada favorite ibadahnya masing-masing. Itulah kalimah yang sering kita pergi ke mana-mana. Ada orang favoritnya adalah berpuasa, ada orang ibadahnya menjadi kegemarannya adalah bersedekah, ada orang yang salat. Alhamdulillah, itu tidak menjadi sesuatu yang ditegah. Selama mana wajib itu tetap dilaksanakan. Tetapi kalau dari segi kecenderungan, ada orang begitu, dia biasa solat itu yang wajib dijaga, tapi puasa itu kalau di hari-hari di bulan yang lain sukar, tapi sedekahnya luar biasa. Ada orang sedekahnya biasa-biasa, tapi Masya Allah solatnya istiqamah ke masjid. Ada orang sedekah biasa, solat yang wajib itu dilaksanakan, tetapi puasanya luar biasa. Isnin Khamis dilaksanakan. 3 hari putih itu setiap bulan dilaksanakan. Ini orang Masya Allah menjadi kegemaran ibadahnya puasa. Pintu syurga itu ada banyak, ada 8. Satu daripadanya orang akan masuk ke dalam pintu syurga dengan istiqamah berpuasa. Orang ini akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Ada pintu syurga kerana asbab salat, ada pintu syurga kerana asbab sedekah, ada pintu syurga asbab berbaik kepada ibu dan ayah dan lain sebagainya. Tetapi ada puasa sunat yang berulang-ulang setiap minggu, itu puasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini puasa di antara kegemarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi dengan cara kita ittiba'ur Rasul, mengikut jalanannya Rasulullah. Dan itu latihan sebelum datangnya Ramadan. Sebelum datangnya Ramadan bulan ini, saat ini, ada orang yang sudah melazimi puasa pada Isnin dan Khamis. Tetapi ada sifat daripada ataupun hukum berpuasa itu makruh. Bagaimana keadaan berpuasa yang hukumnya makruh? Berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Ini sebahagian orang barangkali belum mengetahui tentang hal ini. Berpuasa pada hari Jumaat sahaja, atau hari Sabtu sahaja, atau hari Ahad sahaja adalah secara hukumnya makruh. Begitu juga berpuasa pada setiap hari sepanjang tahun. Itu pun makruh. Sepanjang tahun itu setiap hari berpuasa. Tetapi kalau puasanya Nabi Daud, selang 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, itu hal yang menjadi tuntunan yang disarankan dalam agama juga.
untuk kita menghadirkan syukur, kemudian kita kembali meneruskan perjalanan kehidupan kita. Bekerja perlu ada kesihatan badan kita, kemudian kita berpuasa, tanda untuk melatih diri kita supaya sabar dengan ketentuannya Allah, redha dengan setiap ketentuan Allah. Dan apabila kita berbuka, satu hari kita berbuka itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukum berpuasa setiap hari sepanjang tahun adalah makruh. Dan bagaimana puasa yang hukumnya haram. Dan ini terbahagi kepada beberapa yang kita harus sebutkan. Haram berpuasa tetapi sah. Lain itu ya. Hukum berpuasa haram tetapi sah. Haram puasa tapi sah. Ada haram berpuasa dan tidak sah. Dua. Kita pecahkan kepada dua ya. Haram berpuasa tetapi sah, iaitulah puasa seorang isteri tanpa keizinan suami. Sah tapi haram hukumnya. Dan juga puasa seorang hamba tanpa keizinan tuannya. Bagaimana keadaan haram berpuasa dan tidak sah jika berpuasa? Puasa pada hari Idul Fitr haram dan tidak sah pada 1 Syawal itu. Puasa pada Idul Adha 10 Zulhijjah itu haram dan tidak sah. Puasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah haram dan tidak sah. Puasa pada separuh kedua bulan Syaban, iaitu bermula daripada 16 hingga ke akhir bulan, haram dan tidak sah. Puasa pada hari Syak 30 Syaban, apabila orang ramai berbicara tentang melihat anak bulan, pada hari itu haram berpuasa. Inilah di antara beberapa maqalah terkait dengan bersabitan dengan hukum hakam berpuasa yang telah kita rumuskan supaya menjadi sempadan untuk bertambah ilmu kita, bertambah gagasan keilmuan kita. Mudah-mudahan yang kita tampilkan ini ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazkirah Ramadan IKIM FM, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Rebut ganjaran pahala dengan menaja iftar dan sahur sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Kebuluran, kelaparan adalah kenyataan yang menghantui anak-anak yatim di Gaza dan di seluruh dunia. Rebut ganjaran pahala menyantuni anak-anak ini hanya serendah RM20 bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia menaja iftar untuk anak-anak yatim di dalam maupun di luar negara. Hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.globalihsanrelief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Ikuti kami di YouTube IKIM_FM_MY. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat daripadanya, lupalah dia akan segala bahaya yang menyebabkannya merayu kepada Allah sebelum itu. Dan dia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Katakanlah kepadanya, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu bagi sementara waktu, sungguhnya engkau dari penduduk neraka. Ayat ini walaupun mengkisahkan perangai orang-orang yang kufur kepada Allah, tetapi bila kita lihat dalam-dalam, terkadang-kadang ia juga berlaku kepada orang yang beriman, iaitu sikap lupa diri dan lupa Tuhan. Seringkali apabila kita dalam keadaan susah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sanggup bangun malam, bertahajud, solat hajat dan sebagainya. Kita merayu, merintih, memohon kepada Allah agar dikeluarkan dan dilepaskan daripada kesusahan tersebut. Tetapi sebaik sahaja kita tenang selepas gawat, sihat selepas sakit, kenyang sesudah kebuluran dan sebagainya, sepantas itu kita lupa kepada Allah Ta'ala. Secepat itu kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu janganlah kita bersikap seperti ini.
Allah SWT itu adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah tanpa syarat. Sama ada senang maupun susah, sihat maupun sakit, kaya maupun miskin, tidak boleh mengubah pegangan dan akidah kita. Tidak memberi kesan kepada kualiti ibadah kita yang sewajarnya makin kita tingkatkan. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putera Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin Kepada anda, saya dengar ya dan juga Pengisian bermutu, inspirasi utama anda, semuanya di IKIM FM. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadith. IKIM FM, inspirasi utama anda. Masjid Zahir Kedah. Masjid Zahir dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Al-Ustar Kedah. Dikenali juga sebagai Masjid Raja kerana terletak di perkarangan Istana Pelamin. Sebelum pembinaannya, tapak masjid ini adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Di belakang Masjid Zahir terdapat kompleks bangunan Mahkamah Syariah dan pusat pendidikan asas kanak-kanak. Masjid Zahir merupakan masjid tercantik di Malaysia dan nombor 4 tercantik di dunia. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Moorish dan Mughal. Masjid Zahir juga dihiasi dengan 1 kubah utama dan diikuti 5 kubah mewakili 5 rukun Islam. Rekaannya juga mirip sebuah masjid di Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Ukuran keberhasilan Ramadan, prestasi amal ibadah di dalam bulan Ramadan tidak terukur ketika Ramadan. Kalau diukur kepada Ramadan, banyak orang yang hebat Ramadan itu. Siang hari puasa, malam hari tarawihnya dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya. Tetapi sebetulnya ukuran keberhasilan prestasi amal ibadah di dalam bulan Ramadan tidak diukur ketika Ramadan, diukur setelah Ramadan. jadikan Ramadan anda tahun ini lebih bermakna dengan ikuti segmen khas Tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Muhammad Rozi Harun sepanjang Ramadan pada jam 1.30 tengah hari dan 5 pagi. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Dari bentuk cinta dari yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut cinta ni banyak benda cinta. Antara yang Allah sebut tentang perasaan cinta, zuyyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Muda lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya bang? Sabar yang, kita kena selalu berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar hamil. Ha, susu FT. Susu ikhtiar hamil. Khas buat bakal ibu. Susu FT. Formulasi Dr. Bertauliah yang dirumus khas untuk yang ingin mengandung. Ikhtiar hamil dengan susu FT di nakmengandung.com. EFFERTY, nak minum FRT.
MAWIP menawarkan bantuan am persekolahan tahun 2024. Dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah di dalam wilayah persekutuan dan di luar wilayah persekutuan. Syarat permohonan: beragama Islam, bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan masih menetap, tertakluk kepada kiraan had kifayah yang telah ditetapkan. Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh didapati di www.maiwp.gov.my. Tarikh tutup permohonan 19 April 2024. Ikuti kami di laman web ikimfm.my. Anda kini bersama Siti Rohani Surani di Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Pendengar, orang bukan Islam, non-Muslim, mereka tak baca Al-Quran, dan mereka pun tak baca hadis, tetapi mereka baca kita yang bergelar orang Islam, umat Islam ni. Jadi tolong apa tahu. Jadi seorang duta Islam yang bagus mewakili Islam kepada mereka semua yang bukan Islam, Bak Katong Putih tu be a good ambassador of Islam. Okey? Dan selepas ini jam 3.10 petang, kita nak masak-masak menerusi rancangan dapur kita. Apa menu yang boleh anda cuba untuk anda sajikan untuk berbuka nanti ataupun berbuka buat hujung minggu nanti ke? Boleh cuba bersama dengan tetamu kita iaitu Chef Farid yang akan berkongsi pelbagai resepi dan juga macam-macam tips bersama dengan anda. Dan dengarkan rancangan dapur kita setiap hari Senin jam 3.10 petang dan ulangannya pada hari Ahad jam 10 pagi. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Pesta beribadah telah pun bermula bersama tibanya Ramadan yang mulia. Rahmat Allah melimpah untuk semua hambanya. Nikmat Allah mengalir mencurah-curah. Meriahkan Ramadan ini dengan beribadah, tingkatkan amal dan mujahadah. Banyakkanlah berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Seluruh anggota kita semua ada peranannya, perlu dijaga di setiap tindakan. Hati yang telah bersih dan berakhlak mulia, di sisi Allah tinggi nilainya. Jagalah lidah dan juga tutur kata, jangan sampai mengumpat dan berkata-kata dusta. Pelihara mata dan kawal telinga agar berbuat yang diredai Allah. Langkahkan kaki menuju kebaikan, jangan melangkah ke arah kejahatan dan kemungkaran. Jika terhumban ke kancah